Today I don't have any holidays left, so I'm going to go to my first day of my school. So, and after I come back, if I come back to if I come back to my house, so I can ask you what to ask me. So I'm gonna go for my work at school. So my job is. So bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nabila binti Rizwan 18BI05040. Hari ini saya akan membentangkan tajuk konsep akhlak dalam Islam. Konsep akhlak dalam Islam. Apa yang dimaksudkan dengan konsep akhlak dalam Islam? Definisi akhlak. Akhlak dari segi bahasa, perkataan akhlak itu sendiri datang daripada bahasa Arab, iaitu khuluq, bermaksud kepercayaan, pegangan, sikap, tabiat dan tingkah laku. Akhlak dari segi barat bermaksud etika dan moral. Daripada etimologi, ia merujuk kepada tabiat, adat, kebiasaan, sikap dan pandangan hidup. Dari segi teknikal, ia bermaksud disiplin ilmu tentang perbuatan dan tingkah laku. Definisi akhlak dalam Islam. Menurut Ibnu Miskawai, satu keadaan jiwa yang tidak boleh dilihat oleh mata tetapi membawa kepada perbuatan dan tindakan yang dilakukan tanpa perlu berfikir. Seterusnya ialah sumber akhlak dalam Islam. Terdapat 3 sumber akhlak dalam Islam. Yang pertama ialah Al-Quran, merupakan sumber utama bagi umat Islam. Yang kedua ialah As-Sunnah, menjadikan Rasulullah SAW sebagai model dan ikutan bagi umat Islam. Yang ketiga ialah akal fikiran. Menurut pendapat Al-Ghazali, ini sesuai dengan hadis yang berbunyi, Nabi mengutus Muaz bin Jabal ke negeri Yaman untuk menjadi qadhi. Ketika itu Muaz ditanya oleh Nabi, dengan apakah kamu akan berhukum? Maka Muaz menjawab, aku akan berhukum dengan apa yang terdapat di dalam kitabullah. Baginda bersabda, sekiranya ia tidak terdapat di dalam kitabullah, maka Muaz jawab, aku akan berhukum dengan sunnah Rasulullah SAW. Baginda bertanya lagi, sekiranya tidak terdapat di dalam sunnah Rasulullah SAW, jawab Muaz, aku akan berijtihad dengan pendapatku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ruang lingkup akhlak dalam Islam. Yang pertama ialah akhlak seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Yang kedua ialah akhlak sesama manusia. Kita perlu saling menghormati, saling menghargai dan saling sayang menyayangi antara kita sesama manusia. Yang ketiga ialah akhlak dengan haiwan. Kita tidak boleh menyiksa atau menyakiti, malah kita perlu sayang akan haiwan. Yang keempat ialah akhlak dengan persekitaran atau ekosistem. Kita tidak boleh merosakkan tumbuh-tumbuhan ataupun perkara yang ada di persekitaran kita. Terdapat 3 pembentukan akhlak. Yang pertama ialah al-warasah, pembawaan, iaitu potensi seseorang yang membawa kepada pembinaan akhlak yang berupa kecenderungan atau bakat. Kedua ialah al-bi'ah, persekitaran, pengaruh daripada keluarga, masyarakat dan persekitaran. Yang ketiga ialah kedua-duanya sekali, iaitu pembawaan dan persekitaran. Ciri-ciri akhlak dalam Islam. Kebaikannya bersifat mutlak,
kewajipan yang harus dipatuhi, kebaikannya bersifat menyeluruh dan pengawasan yang menyeluruh, serta tetap dan kekal. Seterusnya ialah kepentingan akhlak. Yang pertama ialah melahirkan umat yang bertamadun dan dihormati. Akhlak dalam diri seseorang mampu mewujudkan sebuah tamadun bertahan lama. Sebagai contoh, Rasulullah mampu untuk menarik hati manusia masuk ke dalam Islam. Yang kedua ialah akhlak menjadi salah satu jalan dakwah. Akhlak yang baik mampu menarik perhatian orang lain yang melihatnya. Sebagai contoh, akhlak Rasulullah yang ditunjukkan membuat orang terpukau dan tertarik dengan Islam. Yang ketiga, akhlak mencorak tingkah laku. Setiap tingkah laku yang lahir daripada manusia sebenarnya adalah cernaan daripada apa yang ada dalam dirinya. Kedudukan akhlak dalam Islam. Yang pertama ialah akidah. Al-Quran merangkumkan albir sebagai amal akhlak atau merangkumi segala rupa dan jenis kebaikan. Yang kedua ialah ibadah. Berakhlak dalam beribadat adalah dengan menunaikan kewajipan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ialah ibadah haji. Kita perlu menjaga akhlak ketika mengerjakan ibadah haji seperti tidak mencampuri isteri, tidak membuat maksiat dan tidak bertengkar. Yang keempat ialah ibadah zakat. Kita perlu membelanjakan harta dengan memberi sedekah supaya dapat membersihkan diri daripada dosa dan mensucikan diri daripada akhlak yang buruk. Yang kelima ialah muamalat. Tata cara dalam perhubungan manusia sesama manusia dalam bidang ekonomi dan sosial Islam. Sebagai contoh, kita tidak boleh menipu dan kita perlu menyatakan kebenaran ketika bermuamalat. Sebagai kesimpulan, akhlak merupakan keperluan dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Jika tiada akhlak dalam kehidupan manusia, maka akan terjejaslah keharmonian dalam sesebuah masyarakat itu. Malah lebih parah lagi, ia akan menyebabkan kesengsaraan hidup di akhirat dengan menerima balasan siksa.